Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in. وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا وعلمائنا وخصوصا إلى روح شيخ مصنف هذا الكتاب وأصوله وفروعه ومن ينتسب إليه أجمعين شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بك بالحكمة وافتح علينا من لدنك علما كما فتحت على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحق طه سيد الكونين وجد الحسنين أبي البطول والقاسم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala hadratus syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Qala al-qadhi Iyad fi Shifa an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah fi ashabi la tattakhidhuhum gharadan ba'di faman ahabbahum fabihubbi ahabbahum wa man abghadahum fabibughdi abghadahum wa man azahum faqad azani wa man azani faqad azallaha wa man azallaha yushiku an ya'khudhahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Alhamdulillah para hadirin sekalian, kita sambung lagi bicara puak Rafidiyun, puak Syiah atau dikenal juga dengan Rafidhah, puak Rawafid. Di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Pada muka surat sebelahnya sambungnya lagi. Kerana hari itu dia kata puak Syiah, puak Rafidiyah ni alamat besar dianya wa yakrihuna as-sahabata radhiyallahu anhum. Mereka ni benci mereka akan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tapi di sananya wa yubalighuna hawa sayyidina Ali wa ahli baitihi. Melampau-lampau cinta kepada Sayyidina Ali dan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia tidak seimbang. Tidak tawassut. Jadi
lawanan bagi fuak Rafidiyah ni dia panggil fuak Nasibiyah. Lawanan dia. Kalau Rafidiyah, yakni Syiah, kita kenal sekarang ni Syiah. Ya sebenarnya zaman dulunya Syiah ni ialah pengikut. Kalau orang tu pengikut Ali dipanggil Syiah Ali. Kalau pengikut Sayyidina Muawiyah dipanggil Syiah Muawiyah. Kemudiannya jadi ghalabah, jadi menang nama Syiah tu kepada puak Rafidiyah. Jadi lawanan bagi Rafidiyah dia panggil Nasibiyah. Kalau Rafidiyah tu melampau pada mencintai keluarga Nabi, ahlul bait Nabi, Sayyidina Ali dan anak zuriatnya, maka Nasibiyah ni pula benci kepada ahlul bait. Dia lawan dua tu. Membela sahabat, di samping tu membenci ahlul bait. Sehingga mempersamakan Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatina Fatimah ni anak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Az-Zahra, binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana Abu Bakar As-Siddiq tidak mahu bagi harta peninggalan Nabi, kerana Sayyidina Abu Bakar dengar sendiri Nabi kata bahawasanya kami para nabi ni tidak diwarisi harta kami. Semua jadi Baitul Mal. Maka tak dapatlah. Harta peninggalan Nabi itu tak dapat. Maka Sayyidatina Fatimah ni terasa hati dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ini betul-betul ada. Dalam Sahih Bukhari pun ada cerita. Jadi fuak Nasibiyah memperumpamakan Fatimah tu terasa hati dengan Abu Bakar As-Siddiq kerana tak dapat harta pusaka Rasulullah, diumpamakan seperti puak munafiqun yang terkedu hati apabila tak dapat harta ghanimah peninggalan peperangan. Siapa tahap tu. Jadi mereka ni pula Nasibiyah ni benci ahlul bait. Membela sahabat Nabi, benci ahlul bait. Kalau Rafidiyah benci sahabat Nabi, melampau cinta ahlul bait. Dia terbalik tu. Pas kalau ahlus sunnah wal jamaah macam mana? Cinta dua-dua. Sahabat Nabi pun kita kasih, kita cinta. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam kum kita kasih, kita cinta. Bahkan sahabat Nabi itu lebih khas daripada ahlul bait. Itu kita syarah dulu. Kenapa? Karena bila sebut kata ahlul bait itu sebenarnya banyak makna. Ada ahlul bait fi maqamil madhi dipanggil, pada tempat puji. Ada ahlul bait fi maqamid du'ai, pada tempat doa. Ada ahlul bait dengan makna itrah, zurriyah. Ada. Jadi ahlul bait itu yang mana satu? Karena dalam hadis ada Nabi kata, Bilal min ahli baiti, Salman minna ahla baiti. Bilal orang Ethiopia tu, bukan anak Fatimah. Orang kulit hitam, orang Afrika. Salman Al-Farisi orang Ajam, orang Parsi, bukan orang Arab. Tapi kerana mutaba'ah, ittisal, bersambung dia dengan Nabi SAW secara sahabat. Diiktiraf sebagai ahlul bait. Tu. Kemudian ahlul bait adalah Quran sebut tu, secara khusus sahabat nuzulnya ialah kepada para isteri Nabi SAW. Ini ingat. Karena kalau Syiah, mereka dakwa mereka mazhab ahlul bait. Lalu diismah, dimaksumkan ahlul bait. Ahlul bait seperti para Nabi juga. Tidak mengerjakan dosa. Dalil mana dalil? Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Itu dalil dia. Innama hanya senya. Yuridullahu menghendakilah oleh Allah yudhiba ankumur rijsa ahlal baiti, menghilangkan segala najis-najis dosa akan ahlul bait. Wa yutahhirakum tathhira, dan membersihkan mereka itu ahlul bait sebersih-bersihnya. Kata buat Syiah, ini dalilnya. Ahlul bait itu maksum, bersih daripada dosa. Jadi kitanya ayat tersebut, satu, pertama, bukan maknanya Allah menyucikan ahlul bait dengan makna maksum, ismah, bukan. Tapi dengan makna mahfuz.
Nah, mahfuz. Beza tu. Karena maksum hanya para nabi, para rasul. Itu yang maksum. Nah, kalau selain daripada nabi rasul, maka tidak ada yang maksum. Hanya dipanggil mahfuz. Nah, beza mana mahfuz dengan maksum? Yakni maksum ni, mustahil pada akal berlaku mengerjakan dosa mereka itu para nabi para rasul, serta pada adatnya tidak berlaku. Itu dah. Maka sebab tu, kalau dijumpai ayat Quran, hadis ke menunjuk kata ada para nabi melakukan dosa, maka hendaklah ditakwil kepada mimbabil hasanatil hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin, dipanggil itu. Perbuatan hasanatil abrar, buat baik orang-orang yang berbuat baik tu masih lagi dikiranya sayyiatil muqarrabin. Keburukan, kejahatan di sisi orang-orang yang hampir makamnya dengan Allah. Kena takwil gitu. Kalau jumpa dalam Quran ke dalam hadis, dalam Quran sebut tu, wa asa Adam, telah maksiatlah oleh Adam rabbahu, akan Tuhannya. Nabi buat maksiat juga. Dah. Nama maksiat bukan kamaksiatina, bukan maksiat seperti maksiat kita. Lepas tu, hasanatil abrar sayyiatil muqarrabin. Karena para nabi, para rasul ni orang yang hampir dengan Allah. Nah. Jadi itu buat contoh seperti orang yang dekat dengan raja, dengan sultan lah. Kalau makan pukul 12 tengah hari kita rakyat biasa ni, tak ada apa-apa hukumnya. Tapi kalau orang menteri yang duduk hampir dengan raja, kalau raja selagi mana tak suap makanan dalam mulut, menteri dulu pergi suap makanan dalam mulut. Jahat adat dia dengan raja tu. Raja kata, mu penjara. Penjara sebab apa? Sebab makan awal lebih pada sultan. Kita rakyat kata, pelik. Kita habis 2 buku dah nasi. Tak kena penjara juga. Ya lain martabat. Menteri ni orang dekat dengan sultan. Jadi bila dekat tu, dia martabat lain-lain. Kira-kira dia lain-lain. Tak seperti kita. Jadi jangan kita kata para nabi, para rasul tu ada buat maksiat juga. Jangan. Bukan maksiat hakikiyah. Hanya dikatakan maksiat tu secara majaziyah saja. Karena mereka para nabi, para rasul tu maksum. Adapun mahfuz, beza. Yakni Allah Ta'ala pelihara hamba-hamba Allah daripada melakukan dosa, serta berlaku mereka melakukan dosa. Tapi segera mereka bertaubat. Kayak gitu. Maka Nabi kata mana? At-taibu minaz zambi kaman la zambalahu. Orang yang bertaubat daripada dosanya, kaman la zambalahu, seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Tengok. Jadi ayat itu bukan menunjukkan maksum ahlul bait, tetapi mahfuz. Kemudian ahlul bait di situ siapa? Siapa ahlul bait di situ? Jangan baca sekerat ayat tu. Baca ayat sebelum. Ya nisa'an nabiyyu lastunna ka ahadim minan nisa' inittaqaitunna fala takhda'na bil qawli fayatma'al ladzina fi qulubihim marad. Tuhan kata, hei isteri-isteri Nabi, kalian tu tidak seperti perempuan yang biasa. Inittaqaitunna, kalau kalian bertakwa pada Allah. Jadi ayat ni kalau secara sababun nuzulil ayat khusus untuk para isteri Nabi. Tapi ala ibratu la bi khususis sabab walakin bi umumil lafz. Jadi pengajaran tu tidak dengan semata-mata khusus sebab turun ayat. Tapi umum lafaznya mana? Ini taqaitunna, kalau kalian bertakwa pada Allah. Maka tiap-tiap orang yang bertakwa pada Allah, mukmin taqi dia panggil. Orang beriman pada Allah, kemudian takwa pada Allah. Ini dikatakan ahlul baiti fi maqamil madhi. Keluarga Nabi pada maqam puji. Gitu dah. Keluarga Nabi pada maqam puji. Bila ada saja orang panggil hadis-hadis yang menyebutkan tentang ahlul bait, kepujian-kepujian mereka, yang dimaksudkan di situ ialah kullu mu'minin taqiyyin.
Tiap-tiap orang mukmin yang bertakwa pada Allah, walaupun siapa pun keturunannya, bangsa apa pun dia, warna apa pun kulit dia. Nah, kalau dia beriman dengan Allah dan Rasul, kemudian imtithalu awamirihi wa jinabun nawahi, maka dia dikatakan ahlul baiti fi maqamil madhi. Keluarga Nabi pada maqam puji. Gitu dah. Dipanggil juga aulia illa, para wali-waliullah. Kalau keluarga Nabi alu Muhammadin fi maqamid du'a, kita semua masuk. Mana? Kullu mu'minin walau kana 'asiyan. Tiap-tiap orang yang beriman dengan Allah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau kana, sekalipun adalah orang yang beriman tu ialah 'asiyan, kaki maksiat sekalipun, maka kita pun termasuk ahlul bait fi maqamid du'a, pada tempat berdoa. Macam kita doa acara tahiyat itulah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu doa tu. Ya Allah ya Tuhan, rahmatilah Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Siapa tu? Siapa tu? Kita pun masuk. Bahkan kata ulama, yang berdosa itulah paling mustahak didoakan dia. Macam kita ni orang berdosa banyak. Tu. Kemudian ahlul bait apa dia panggil ahlul bait apa dengan makna zuriyah. Itu khilaf ulama fi maqamiz zakah. Itu kalau mazhab kita Syafi'i, Banu Hashim, Banu Muttalib. Kalau Imam Malik, Banu Hashim saja. Imam Ahmad bin Hanbal, Banu Muttalib saja. Kalau Imam Abu Hanifah, keluarga Sayyidina Ali, keluarga Sayyidina Ja'far, keluarga Sayyidina Uqil, keluarga Abbas bin Abdul Muttalib, keluarga Haris bin Abdul Muttalib. Itu dah. Khilaf pula situ. Kemudian ada dalam hadis sebut, taraktu fikum amraini lan tadillu abada in tamassaktum bihima kitaballah wa itrati ahla baiti. Itu siapa tu situ? Ada dua perkara yang aku tinggal pada kalian, tidak sesat selama-lamanya kalau kalian berpegang dengan kedua-duanya, yaitu pertama kitab Allah, Quran, kemudian itrahku ahla baitku, keluargaku, ahlu baitku. Maka itrah ni ialah kata ulama di kalangan yang alim, yang amil, para zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itrahku ahlil baitku. Dua-dua. Karena semua sabab dan nasab itu terputus, melainkan sabab dan nasab dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis. Baik, tengok. Sambungnya pula qala al-qadhi wa iyah. Telah berkata oleh Qadhi Iyad. Qadhi Iyad ni ulama di dalam mazhab Maliki. Permulaan dia mula-mula mengaji pada usia 85 tahun. Baru start ngaji 85 tahun. Ada? Sini. Siapa umur 80? Ada? Ada 80? Ada? Ada? Apa? Ada tak? Tak ayah kita 80 dah? Tak lagi deh? Muda lagi. Kata, kita tua dah ustaz. Ngaji dengar gitu. Qadhi Iyad umur 85 baru start ngaji. Baru nak mula ngaji. Umur 85 start ngaji, umur 95 jadi muhaddis di dalam mazhab Malik. Umur 100 jadi qadhi dia, hakim, ketua, qadhi qudha, mana ketua hakim bagi sekalian hakim-hakim, qadhi-qadhi di dalam mazhab Maliki. Jangan main-main. Qadhi dulu tu bukan tok kadi akad nikah, bukan. Menjadi tok kadi ya Ustaz, pelik apa tok kadi. Bukan tok kadi kita ni dah. Qadhi mana pemutus hukum. Dalam jarak masafatul udwa ni separuh daripada masafatul qasri. Kalau masafatul qasri 2 marhalah, ke atas masafatul udwa 1 marhalah. Wajib kena ada seorang qadhi. Sebab masalah hukum ni mudah nak dirojok. Kena ada orang yang alim dalam ilmu fiqh. Tepat rojok. Qadhi kena ada. Dalam jarak 1 marhalah kena ada qadhi. Qadhi 1 marhalah, qadhi. Dia
Qadi-qadi ni, dia ketua. Kalau qadi-qadi lain sombak, tak nak hukum apa ni? Dia tempat raja. Siapa? Ni, Qadi Iyad. Hebat ni. Okey, yang main tak? Tu tengok. Umur 100 jadi ketua qadi. Qadi Qudha. Umur 95 diiktiraf sebagai ulama hadis dalam mazhab Maliki. Bila start ngaji? 85. Jadi fok kita tak siapa lagi 80 tu kak. Mudah habis ring lagi kalau nak mengaji. Jangan putus semangat. Tu. Dia kata di mana tu? Fi Syifa, di dalam kitab Syifa. Tuh. Kitab Syifa ni 1 jilid je. Tapi disyarah oleh Mulla Ali Qari jadi 2 jilid tebal tu. Syarah. Dalam tu hadis-hadis tentang kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sahabat-sahabat dan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana hadisnya? An Abdillah, diriwayatkan daripada Abdullah. An Abdillah bin Mughaffal, diriwayatkan daripada Abdullah, anak laki-laki bagi Mughaffal. Radhiyallahu anhu, mudah-mudahan redalah oleh Allah daripadanya Abdullah bin Mughaffal. Qala, kata Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, Allah fi ashabi. Nak terjemah mana Allah fi ashabi ni. Jaga-jaga. Kalau bahasa kita kan, Allah pada sahabat-sahabatku. Minta Allah Ta'ala jagalah. Mana gitulah. Tu minta Allah Ta'ala jagalah pada sekalian sahabatku. Tuhan, Nabi kita kasih. Karena sahabat ni khusus. Man laqiyan Nabi wa amana bihi wa mata ala dzalikal iman fahuwa sahabiyun. Siapa yang berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, meninggal dunia di atas keimanan tersebut, maka dia sahabat. Maka sebab tu tak ada dah sahabat kan? Betul tak? Kalau orang tu kata jumpa dengan Nabi dalam mimpi, bukan sahabat. Hatta dalam jaga sekalipun. Macam pokok torekat ni kan? Ada kan? Banyak tok syekh dia jumpa dengan Nabi. Sahabatlah tok syekh. Dah. Karena berjumpa dengan Nabi dikatakan sahabat tu fi zamanin Nabi, fi hayatin Nabi, mubasyaratan, pada zaman hidup Nabi, pada hayat hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara langsung. Secara langsung direct jumpa dengan Nabi dalam majlis yang boleh orang panggil suai kenal Nabi dengan dia. Dan dia beriman dengan Nabi dan meninggal dunia di atas keimanan, fa huwa sahabi, maka dia sahabat. Ada lagi tak ni? Tak ada. Maka sebab tu kita selawat di atas sahabat tu kan. Kalau dalam khutbah-khutbah ataupun dalam doa-doa kita baca, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita selawat ke sahabat tu. Itu tak ada dalam Quran, tidak ada dalam hadis. Tapi ulama ambil dalil di atas jalan qiyas aulawiyah. Mana? Kalau selawat di atas keluarga Nabi pun Nabi ajar. Okay? Sahabat tanya Nabi. Kaifa nusalli alaika fis salati ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah kami nak selawat ke atas engkau wahai Nabi dalam sembahyang ya Rasulullah? Nabi pun ajar, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Tambah Sayyidina lebih beradab, lebih beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada masalah, sobalah. Baik. Kemudian sahabat tak ada pun Nabi ajar, tak ada. Kita duduk selawat pasal apa ke sahabat? Ulama faham. Kalau keluarga Nabi ni umum. Sampai sekarang masih ada. Betul tak? Keluarga Nabi dengan makna fi maqamiz zakah. Zuriat Nabi yang bersambung nasab dengan Nabi SAW. Keluarga Nabi dengan makna doa. Kita semua keluarga Nabi. Keluarga Nabi dengan makna awliya illah. Yang bertakwa pada Allah. Mukmin taqi. Siapa lah ni pun ada. Sampai kiamat ada. Sampai hampir kiamat ada. Keluarga Alu Muhammad. Jadi keluarga Nabi tu umum. Sahabat Nabi tu khusus.
Kalau keluarga Nabi yang umum Nabi ajar selawat ke atas keluarga Nabi, mimbabil aula diselawatkan juga di atas sahabat-sahabat Nabi. Atas jalan mutaba'ah. Atas jalan mutaba'ah tu. Tak sunat atas jalan mustaqillah. Nah, sebut Abu Bakar As-Siddiq sallallahu alaihi wasallam tak sunat gitu. Nah, Umar Al-Khattab sallallahu alaihi wasallam tak sunat gitu. Atas jalan mutaba'ah ikut. Kalau dengan secara mustaqillah, dengan secara asing-asing, taradi mana radhiyallahu anhu, melainkan ahlul kisai. Ahlul kisai ni yaitu Nabi, Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Ini sunat kita selawat juga, ataupun salam juga. Ali alaihi salam, Fatimah alaihi salam, Hasan dan Husain alaihi salam. Dan ini termaktub di dalam kitab-kitab kutubus sittah, termasuk Sahihul Bukhari, Sahihul Muslim. Imam Bukhari bila sebut nama Hasan, Husain, alaihi salam, Fatimah alaihi salam. Itu amalan kita sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu dah. Jadi mimbabil aula juga bila kita selawat kepada keluarga Nabi, selawat juga kepada sahabat-sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itu satu sahabat. Kemudian mereka juga mukmin taqi, ahlul bait fi maqamil madahi. Kayak gitu. Tengok. Habis itu. La tattakhidhuhum, jangan kalian semua menjadikan mereka itu sahabat gharadan ba'di, sasaran. Nah, kemudian daripada peninggalan aku. Jangan kalian tu duduk nak menembak sahabat, jangan. Tu dah. Walaupun dia siapa? Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan sendiri. Dia beriman dengan Nabi tak? Beriman. Betul tak? Nah, sempat jumpa dengan Nabi tak? Sempat. Mati dalam Islam tak? Mati dalam Islam. Maka Abu Sufyan sahabat. Muawiyah sahabat. Maka jangan kita caci maki, jangan. Tu. Ini dia bunuh sahabat juga. Memang ada. Itu semua tu berlaku kerana ada konflik di kalangan sahabat kerana diadu domba oleh fuak-fuak munafikun, iaitu diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Jadi sebab tu Sayyidina Ali salah tak? Tidak. Ijtihadnya benar, 2 pahala. Muawiyah salah tak? Tidak. Ijtihadnya tidak benar, 1 pahala. Karena mereka tu mujtahid. Pas apa hak menanggung dosa ni, ribu-ribu sahabat meninggal. Betul tak? Dalam peperangan Siffin, peperangan saudara. Maka yang menanggung dosa, kata ulama, ialah fuak-fuak yang mengadu domba. Yang ini diketuai oleh Abdullah bin Sabah. Yang menjadi terus kepada kemunculan kelompok Rafidiyah. Fuak Syiah ni. Itu. Tu. Karena ijtihad masing-masing. Nak salah ke siapa? Maka jangan kita ambil sikap berpihak pada Ali mencaci maki Muawiyah. Berpihak pada Muawiyah mencaci maki Ali karramallahu wajhahu alaihi salam. Jangan. Lepas tu hendaklah kita kasih belaka pada sahabat. Tegahkan lidah kita daripada mencaci maki sahabat. Jangan kita mensasarkan kepada sahabat senjata-senjata kita. Lidah ni lebih tajam daripada senjata. Lebih. Faman ahabbahum, Nabi kata, maka barang siapa yang cintalah ia barang siapa akan mereka itu sahabat, fabihubbi, maka dengan sebab cintaku, ahabbahum, cinta aku akan mereka itu barang siapa. Jadi kalau kita cinta kepada para sahabat, maka dengan cinta Nabi, Nabi cinta kepada kita. Tak rugi apa-apa. Daripada kita masuk mengarung dok gibah. Ada sebab ada di kalangan guru pun ada. Dia cenderung, jangan kita kata Syiah pula, jangan. Dia panggil tasyayyuq. Tasyayyuq ni maknanya beberapa pendapat mereka tu ada yang cenderung sama dengan puak Syiah. Ada. Secara umum ahli sunnah lagi. Tapi dalam bab-bab Muawiyah, Ali, sudah.
Dia tak boleh. Dia jadi duduk sebelah Ali, lepas tu caci maki dan mengkafirkan Muawiyah. Ada ke tu? Ada. Ni bahaya ni. Dia panggil tasyayyu'ah. Nah. Jaga-jaga kita, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Nah, tu dah. Tak usah. Kita pun tak hidup di zaman, jangan kata zaman Sayyidina Ali, zaman Sayyidina Muawiyah. Zaman P. Ramlee pun kita tak tahu kok sebenar cerita lagu mana. Nah? Setahu P. Ramlee pun kita doa, Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Rek ni. Kita doa keampunan, rahmat, biar Allah Taala afiatkan dia di alam barzah, luahkan kubur dia. P. Ramlee senime. Nah, kita tak tahu hak sebenar-benar lagu mana hakikat dia. Mudah-mudahan dia ditempatkan di kalangan orang beriman. Padahal P. Ramlee ya baru. Apa lagi sahabat? Siapa kita nak menghukumi sahabat di zaman tersebut? Ingat tu, jaga-jaga. Waman abghadahum, dan barang siapa yang membencilah ia, barang siapa akan mereka itu sahabat, fabibudi abghadahum. Jaga. Maka dengan kebencianku, kata Nabi, aku benci akan mereka itu. Sudah. Jaga-jaga. Tak ada lah kita kalau Nabi SAW benci. Nabi ni dia tak benci. Dia penuh dengan rahmat, kasih sayang. Nabi kata, ana rahmatun muhdah, innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya, hanya sahaja aku nilah rahmat yang dihadiah oleh Allah Ta'ala. Kayak gitu. Sehingga kita umat Nabi ni, Allah Ta'ala tidak azab seperti umat-umat Nabi-Nabi dulu. Sikit punya selalu dah, hapus. Dah. Setus sikit lah, banjir sikit. Panas sikit, panas ada sini. Sikit-sikit gitu je. Pasal apa? Rahmatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diberi peluang banyak untuk kita taubat, untuk kita minta keampunan Allah, kembali pada Allah. Fafirru ilallah, berlari lajulah kamu kembali kepada Allah. Nah, kenapa tu? Rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirat esok. Nah, semua para nabi semua kata nafsi izhabu ila ghairi. Masing-masing dari ni. Masing-masing aku tak berani nak cara orang lain. Ni para nabi ni. Pergi ke nabi lain. Nabi kita seorang dia jawab, ana lah. Akulah ahli syafaat. Nah? Tiba-tiba Nabi benci. Sudah. Tu pasal apa Nabi benci? Pasal kita benci ke sahabat. Benci ke Sayyidina Ali, benci ke Abu Bakar As-Siddiq, benci ke Umar. Tu berat ni. Kalau kita duk tengok dalam YouTube ni kan, puak-puak Rafidiyah duk semaya kan? Lah ni kan boleh tengok dalam YouTube. Channel je semaya macam mana. Iktidak kuno. Laknat Abu Bakar, Umar 2 kali. Laknat Aisyah, Umar 2 kali. Benci benar ke Sayyidina Umar? Laknat Hafsah, Umar 2 kalinya laknat ke dia. Pasal apa tu benci sangat Sayyidina Umar? Pasal zaman Sayyidina Umar jadi khalifah lah. Sayyidina Umar yang membuka Parsi. Menghapuskan api Majusi. Maka sebab tu dendam dia dengan Sayyidina Umar sangat-sangat mendalam. Sehingga dihantarkan Abu Lu'lu'ah tu kan? Orang Parsi tu, Abu Lu'lu'ah. Bunuh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka sebab tu kalau kita tengok fuq Rafidiyah, kalau semaya ni berdoa laknat kepada sahabat, kalau hak lain sekali-sekali belaka. Umar 2 kali. Abu Bakar laknat Abu Bakar, laknat Umar 2 kali. Laknat Uthman, laknat Umar 2 kali. Berat. Benci sungguh ke Sayyidina Umar. Tak tahulah. Tu dah. Maka jaga-jaga kita, jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh dengan mazhab seperti itu. Jangan terpengaruh. Kita tak boleh nak kata, pasalnya di kalangan orang yang mengaji sekalipun. Ada satu buku yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu. Asal buku Arab, kita Arab. Akhirnya kutemui jalan kebenaran. Nama dia Dr. Ahmad At-Tijani, kalau tak silap lah. Kalau salah, minta beki balik. Asal dia tu Sufi. Sunni Sufi. Kalau tak silap, dia lahir di Maghribi kalau tak silap. Kemudian mengaji di Mekah Madinah, jadi Salafi sekejap. Jumpa dengan jemaah haji di Iran, bersahabat, tiba-tiba rapat, sambung mengaji di Iran.
Daripada Sunni Sufi jadi Salafi Wahabi, akhirnya ketemui jalan kebenaran. Jadi apa? Jadi Syiah, Imamiyah, Itsna Asyariyah, Rafidiyah. Siap. Karena buku, karena kita. Nah, dan buku tersebut diterjemuh dalam bahasa Melayu. Dan saya pun ada satu naskah. Dan dia mendatangkan tashkik banyak dalam tu. Tashkik ni mana? Mendatangkan syok. Kalau kita baca tu kan, betul mazhab Syiah lah kalau gini. Jadi gitu. Hebat lah. Karena dia mendatangkan hujah-hujah kebenaran mazhab dia ni sebagai mazhab Ahlul Bait, hadis-hadis Quran, ayat Quran dan hadis-hadis yang ada di dalam Kutubus Sittah. Bukan Biharul Anwar, bukan. Bukan kitab-kitab maraji' Syi'i, bukan. Yang mari Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Tapi maksud syarah hadis tu dipaling. Jadi kalau kita tak mengaji dengan tutup guru yang benar-benar mahir hadis, huraian hadis, kita akan terpengaruh. Betul lah mazhab Syiah. Contoh seperti Nabi kata, Al-Khalifatu ba'di Itsna Asyar. Tu ada dalam hadis Sunan Sittah tu, Kutubus Sittah. Dalam Bukhari Muslim ada. Al-Khalifatu min ba'di Itsna Asyar. Khalifah kemudian daripada kewafatanku ada 12 orang. Mana dia tanya? Dia hujah dengan ahli sunnah. Mana 12 orang khalifah selepas Nabi? Kita pak je khulafa ar-rasyidin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Di atas satu kil Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Atas satu kil lagi 6. Mana? Tambah lagi Umar bin Abdul Aziz. Jadi 6. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan dan Umar bin Abdul Aziz. Cici Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala. Ni khulafa ar-rasyidin dalam ahli sunnah wal jamaah. Nabi sebut dalam hadis, khalifah selepas aku 12 orang. Mana? 12 orang tu cuba. Syiah. Memang Itsna Asyariyah. 12 imam maksum dia tu. Tu contoh. Jadi kalau hak tipis-tipis ya. Betul Syiah lah, sudah. Pergi Kedah lah. Ada tu ni. Ya markah yang ada di Kedah tu. Sudah. Jadi Syiah. Bahaya tu. Bahaya. Bahayanya di mana? Bahayanya nanti apabila mengkafirkan sahabat, membenci sahabat Nabi, menak-nak sahabat-sahabat Nabi. Ini hak bahaya. Papa Nabi kata apa? Fabi bughdi abghadahu. Maka barang siapa yang benci akan para sahabatku, maka dengan kebencianku aku benci akan mereka itu. Sudah. Itu jaga. Waman azahum, dan barang siapa yang menyakitilah ia barang siapa hum akan mereka itu sahabat, faqad azani, maka sesungguhnya benar-benar menyakitilah ia barang siapa akan daku. Jadi kalau siapa dia awak menyakiti sahabat, sama dengan menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan kita. Sama juga. Dengan keluarga Nabi pun sama juga. Nabi kata Fatimah bid'atum minni. Fatimah tu belahan jiwaku. Wa man adza Fatimah faqad azan. Siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia menyakiti aku. Kayak Sayyidina Ali, dia pernah nak pasal seorang lagi bini. Tahu di Fatimah, ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Sayyidina Ali balik ke rumah, Rasulullah pun kata, siapa-siapa yang menyakiti Fatimah belahan jiwaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, maka dia menyakiti aku. Sayyidina Ali nak minta izin nak nikah seorang lagi, tak jadi. Pakai tutup buku. Selepas Fatimah wafat, barulah Sayyidina Ali nikah seorang lagi. Masuk dah waktu. Seminit lagi. Seminit lagi dah. Samalah. Al-Hasan minni dalam hadis sebut Al-Husain minni wa ana min Husain. Faman aza Husain faqad azani. Sama juga. Sama. Salman minna ahla baiti. Salman daripada kami iaitu ahlul baiti. Ahlul bait. Sama juga ni. Sahabat-sahabat Nabi pun cinta kekasih Nabi. Maka sebab tu siapa yang menyakiti mereka itu sahabat, faqad azani,
maka dia benar-benar menyakiti akan daku. Waman azani, dan barang siapa, kita sambung lepas azan sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. 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 الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا ومولانا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik, sikit lagi hadis Waman adzani, maka dan barang siapa yang menyakitilah ia barang siapa akan daku, faqad azallaha, maka sesungguhnya benar-benar menyakitilah ia barang siapa akan Allah. Hai, berat tu. Karena Allah Rasul tak boleh pisah dah. Kita menyakiti Rasulullah, menyakiti Allah selalu dah. Tak boleh kita menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyakiti Rasulullah ni ialah dalam perkara-perkara agama. Rasulullah dia tak marah kalau perkara-perkara urusan-urusan yang tidak bersangkut paut dengan akidah, dengan syariat, dengan akhlak, dengan hukum adat itu tak ada. Tapi kalau akidah, syariat, akhlak, sudah. Rasulullah serius sungguh. Maka sebab tu kita tak boleh buat main-main ni. Ni kena ni akidah ni. Rasulullah suruh kita cinta pada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waman azallaha, dan barang siapa yang menyakitilah ia barang siapa akan Allah. Tu deraka dengan Allah lah mana menyakiti Allah ni, tu deraka dengan Allah Taala. Menyakiti Rasulullah mana menyakiti Allah, mana derhaka dengan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang menyakitilah ia akan Allah, yushiku an ya'khudhahu, pasti menghereklah, dibimbangi, maknanya yushiku, menimpalah, pasti mengenailah, an ya'khudhahu, oleh bahawa Allah mengazabkan akan dia akan barang siapa. Tu hak kita takut situ tu. Tu kalau Allah Taala ada apa nak kalau perkara ni bersangkut paut dengan akidah. Tu. Kalau kita kata para sahabat tu pasti tidak memurtadkan lagi sahabat, itu dosa, pasti juga kita tu. Kalau kita pergi kata sahabat tu murtad, kafir, sudah. Kalau kata sesama kita ni pun ditegah dalam syariat.
la yarmi rajulun li akhihi bil kufri wala bin nifaqi wala bil fusuqi illa irtaddat alaih. Tidaklah mana-mana orang yang melontarkan tuduhan kepada saudaranya dengan kafir buat ni, ataupun dengan munafik buat ni, atau dengan fasik buat ni. Kalau tak betul, maka kembali balik tuduhan tersebut kepada orang yang menuduh. Dia bahaya tu. Tu bahaya. Apalagi kita dituduh para sahabat. Itu habis itu. Kemudian kita sambung semula pula, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki akan sahabat-sahabatku. Faman sabbahum, maka barang siapa yang mencaci makilah ia akan mereka itu sahabat, fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Berat ni. Jaga-jaga. Kita sambung semula pula. Hadis tu panjang lagi. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربي فانفعنا ببركاتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.